silakan. Okey, nampak. Pastu ke? Assalamualaikum doktor dan sahabat-sahabat semua. Kami sediakan yang termampu untuk kami sediakanlah doktor. InsyaAllah kalau ada yang kurang tu minta tolong tambah ya doktor. Tak apa, dia orang lain boleh tambah tu. Okey, tajuk kami yang pertama ialah peradaban dan kegemilangan tamadun Islam di Andalus ataupun Cordoba, Spanyol. Next. Nampak tak? Okey, saya start lah Pak. Ha. Seperti tahu, Andalusia ni ataupun Sepanyol ni dia ada satu tamadun yang sangat gah. Dia daripada rentetan daripada peristiwa zaman tamadun Abbasiyah, Umayyah, lepas tu zaman Andalusia. Masa ni tamadun Islam di Andalusia ni tengah pesat menaik. Macam biasalah, adanya penubuhan dan pembinaan tamadun ni. Lepas tu dalam masa tengah ditubuh dan bina tu dengan ramai pemimpin, ada kemajuan, adanya krisis dan pemberontakan. Dan ada juga zaman kegemilangan dia dan setelah akhir sekali adanya kelemahan dan keruntuhan kepada tamadun di Andalusia itu sendiri. Okay, next. Okay, kita tengok sikit secara pengenalan. Okay, tamadun Islam di Andalusia. Okay, kemasukan Islam di Andalusia pada tahun 711 Masehi sehingga 1492 Masehi. Okay, dia menghapuskan penindasan dan kekejaman pemerintahan Kristian yang terdahulu. Dia juga membentuk sebuah tamadun Islam yang unggul, di mana pada tu berlakunya kegiatan keilmuan dalam bidang sains yang tulen, banyak memberi sumbangan perkembangan keilmuan khususnya dalam ilmu sains tulen. Contohnya dalam barang-barang ciptaan sains, teknologi sains, banyak yang muncul pada zaman tamadun ini. Lepas tu berlakunya menjadi asas kepada kebangkitan sains dan teknologi negara barat oleh sarjana Islam dari Timur dan Indonesia. Dan lahirnya pelbagai ilmu moden seperti ilmu astronomi, fizik dan matematik yang berkembang pesat di Andalusia. Okey. Okey, seterusnya saya sambung. Untuk zaman pemerintahan Islam di Andalusia ni dia ada 6 peringkat. Yang pertama iaitu pemerintahan gubernur, iaitu pemerintahan amir. Pemerintahan ini bergantung kepada pemerintahan Bani Umayyah. Sebenarnya penubuhan kepada kerajaan Andalusia ini ialah selepas kejatuhan Umayyah di Damsyik, Saki-Baki daripada keturunan Umayyah tadi telah melarikan diri ke Andalus dan dia dia sebenarnya dia seiring, dia berlaku sekali, dia bukan ikut tamadun-tamadun tertentu. Sebenarnya tamadun Andalusia berlaku semasa tamadun Abbasiyah. Tapi yang ini untuk pemerintahan gubernur ini berlaku pada zaman Umayyah iaitu 711 Masehi hingga 750 Masehi. Masa tu Andalusia adalah satu wilayah kecil di bawah pemerintahan Umayyah. Seterusnya pada 756 Masehi hingga 929 Masehi barulah pemerintahan bebas ini yang dibuka yang diasaskan oleh Abdul Rahman Ad-Dakhil, iaitu seorang salah satu daripada keturunan Umayyah yang melarikan diri ke Andalusia ni, ke Cordoba, ke Toledo, dan dia mendapat masa tu berlakunya krisis dekat dalam dekat Toledo tu, dekat Cordoba tu berlaku krisis untuk pemerintahan Umayyah sebab Umayyah dah jatuh di Damsyik. Jadi Abbasiyah nak rampas tanah masa tu bila dah jatuh, Damsyik dah jatuh di bahagian Eropah ni, di sebelah Andalus ni, diorang tak nak, diorang macam komplot lah satu tempat sama-sama semua pembesar tu untuk bina satu tempat, satu kerajaan lah. Dan diorang nak runding dengan Abbasiyah, tapi Abbasiyah tak nak, dia tolak rundingan tu. Sebab itulah Fahri yang ketua waktu tu yang ambil kesempatan waktu berlaku pergolakan tersebut, dia macam tak boleh terima dengan penolakan Abbasiyah tersebut. Jadi dia orang perang dan Abbasiyah memang tak dapat. Jadi masa itulah berlakunya politik dalam Abdul Rahman Ad-Dakhil ni, susun politik. Dia ada kelebihan Abdul Rahman Ad-Dakhil ni sebab dia adalah keturunan raja daripada Umayyah. Jadi
dia punya suara tu ramai yang dengar. Daripada pemimpin-pemimpin yang ada di Andalus tu ramai yang dengar. Jadi daripada situlah dia dapat membina satu kerajaan yang bernama Andalusia. Ketika itulah Cordoba. Tapi masa itu Abbasiyah telah isytiharkan sebagai khalifah. Cuma Abdul Rahman Ad-Dakhil ini, Ad-Dakhil itu adalah nama gelaran sebab dia pembuka yang masuk ke dalam Andalus. Dia hanya menggunakan istilah amir ketika itu sebab dia tak nak menimbulkan perpecahan dalam kalangan umat Islam lah, sebab masa tu politik umat Islam sangat berpecah setelah berlakunya pergolakan di antara Umayyah dan Abbasiyah. And then selepas 929 khalifah yang ada di Andalusia itu menggunakan istilah amir. Dia tak panggil khalifah lah, dia masih amir walaupun dia satu kerajaan yang bebas, pemerintahan yang bebas daripada Abbasiyah, tapi dia dipanggil amir. Tapi apabila tahun 929 hingga 1031 ini Abdul Rahman yang ketiga dia telah mengisytiharkan Andalusia itu adalah satu wilayah khalifah. Maksudnya tidak lagi dikenal sebagai Amirul Mukminin, dia dikenal sebagai khalifah. Khalifah untuk kerajaan Andalus bermula dengan Abdul Rahman ketiga. Okey, masa tu dia telah sebenarnya Andalusia melalui krisis yang mula nak turun. Jadi bila Abdul Rahman ni ambil balik, dia membina balik Abbasiyah, dia membina balik Andalusia tersebut, dan ketika itulah waktu-waktu kegemilangan tahun 900 ke 1000, inilah tahun-tahun kegemilangan Cordoba. Seterusnya pada tahun 1009 hingga 1300 ini berlakulah kerajaan Taifa ni, iaitu kerajaan yang melibatkan 5, iaitu Toledo, Zaragoza, Badajoz, Sevilla, Granada dan Denia. 6 negeri ini bergabung menjadi satu kerajaan. Disebabkan waktu tu dah berlaku kekacauan di dalam Khalifah Cordoba tu, sebab berlaku pelantikan-pelantikan yang Khalifah Hisham yang dilantik berumur 10 tahun macam tu. Jadi dia wazir yang menjalankan, jadi ada banyak krisis dalam tu, sehinggalah berlaku satu tempat yang diorang bina satu kerajaan yang dinamakan Taifah ni. Cuma masa tahun 1085 Toledo telah berjaya ditawan oleh Kristian. Masa tu sebenarnya Toledo ditawan ni disebabkan faktor bumi juga, sebab diorang, kalau kita tengok sekejap saya tunjuk struktur bumi, ni struktur dia kat sini, yang dekat dengan Madinat Salim ni, area ni, ini Toledo. Bila Toledo ni dia terkepung, jadi semua keseluruhan dia negara-negara Kristian kan, negara-negara yang bergolak yang nak rampas. Jadi ketika itu berlaku krisis dalam pemerintahan yang membuatkan Toledo tu terlepas tangan kepada Kristian waktu tu. Jadi apabila Toledo, kerajaan Toledo tu, tempat Toledo tu terlepas, sebab Toledo satu tempat yang agak pesat membangun sebab dia merupakan pusat penterjemahan. Jadi satu benda yang Islam rugilah ketika itu. Tapi Islam masa tu kerajaan Islam Fatimiyah yang membangun, Abbasiyah dia orang tak dapat nak bantu sebab kedudukan bumi ketika itu tak membantu, iklim tu tak membantu untuk dia orang tolong Toledo ketika itu, dan kerajaan Islam masa tu sangat bergolak. Okey, seterusnya pada tahun 1031 hingga 1130 Masihi berlakulah era Almoravid. Era ni semua yang tadi tu negara-negara tadi dah jadi negara-negara kecil. Dah mula kerajaan dia dah mula jadi kerajaan kecil. Tapi dia orang masih nak bersatu dengan Islam tu, dia orang buat satu era ini. Tapi era ini pun makin lama dirampas oleh kerajaan-kerajaan Kristian yang nak masuk, nak menyerang, dan berlaku krisis bangsa juga di dalam Andalus itu sendiri.
sehinggalah ke zaman kejatuhan. Kejatuhan pada 1130 dan yang terakhir kejatuhan Granada. Granada adalah salah satu yang bertahan sehingga akhir, sehinggalah pada tahun dia bertahan selama 1482 hingga 1492 masih 10 tahun bertahan dan akhirnya dia jatuh ke tangan Ratu Isabel. Okay, ini di antara Amir-Amir dan Khalifah. Okay, bermula Abdul Rahman I, Abdul Rahman I sehinggalah Abdullah ibni Muhammad ni dipanggil Amir. Manakala Abdul Rahman yang ketiga ini dia bermulalah generasi Khalifah. Sehinggalah Khalifah Hisham yang ketiga. Okey. Ini dia punya salah silah daripada Muawiyah. Okey, Abdul Rahman Ad-Dakhil ni yang dekat atas dia anak kepada Abdul Rahman. Sebab dia di antara yang sempat melarikan diri ketika pembunuhan berlaku di kerajaan di Damsyik. Ini kawasan yang dikuasai oleh kerajaan Andalus ketika itu pada 1000 Masihi. Ini kawasan dia. Besarlah kan, kawasan Eropah. Okay, ini di antara peninggalan-peninggalan yang ada. Okey, ni ruang ni sekarang dah jadi gereja lah. Dulu asalnya gereja tapi dia ada unsur pembinaan tu terkesan daripada kebudayaan Umayyah dan dijadikan masjid dan sekarang dah jadi gereja balik. Ini pun sama tapi tempat ini adalah bawah lindungan UNESCO. Okey, ini yang saya cakap tadi Taifah ni. Ni ada tengok pada 1035 ni Toledo yang paling depan sekali yang diserang. Jadi apabila Toledo dah jatuh, sebab Toledo salah satu pertahanan yang kuat. Jadi ada ketenteraan laut yang dilatih oleh Umayyah untuk tentera Islam. Dia bermula dekat situ. Ada satu tentera yang berjaga, tapi masa jatuhnya Toledo jadi kerajaan Islam waktu tu sangat lemah. Jadi hanya bertahan sehinggalah tinggal kepada Granada yang terakhir yang jatuh pada 1492. Okey. Okey, seterusnya Hafiza. Okey, seterusnya saya sambung zaman kegemilangan dia. Okey. Dalam astronomi, kebenaran Al-Quran dalam ilmu bintang menginspirasikan pada orang Arab. Okey. Bila Islam ni berkembang dekat Andalusia, macam mereka kaji Al-Quran, mereka tengok pasal ayat Al-Quran mengenai bintang, bulan dan dapat menunjukkan arah. Jadi dia orang pun boleh macam buka satu pusat cerak bintang, pusat cerak bulan. Jadi menyebabkan dia orang ada ilmu baru iaitu ilmu dalam bidang astronomi. Okay, saintis Islam yang berjaya mengkaji ilmu astronomi pada zaman tamadun Andalusia. Okay, contohnya Yaqub bin Tariq, Umar Al-Qayyam, Al-Batati, Al-Sufi, Al-Biruni, Al-Farghani, Al-Tusi dan Al-Khawizmi antara yang tersohor dalam bidang astronomi lah. Okay, antara apa yang dia buat dalam zaman tamadun Andalusia adalah balai cerak banyak dibina di kawasan wilayah Islam yang mempunyai pelbagai peralatan astronomi, antaranya termasuk astrolab yang mampu jarak antara satu bintang diukur untuk pengukuran paksi bumi dan juga luas bumi. Maknanya zaman tu dia dah moden dari segi teknologi astronomi. Dia juga dapat membantu pengkajian bagi menentukan bulan hijrah, waktu solat, arah kiblat yang tepat walaupun berada di mana-mana saja di muka bumi ni. Maknanya dia lah antara orang yang pertama dapat tentukan kat mana kedudukan kiblat, kat mana Kaabah. Jadi bila bulan hijrah macam mana, masa antara masa solat Zuhur ke Asar, Maghrib ke Isyak tu, dia antara orang bidang astronomi yang dia orang lakukan lah. Seterusnya kalender mengikut kebudayaan dan tamadun yang berbeza dan diselitkan dengan maklumat yang mengaitkan dengan ilmu matematik, astronomi dan sejarah. Okay, macam dia orang juga ada satu kalender yang ada masuk dengan kebudayaan. Contohnya kalau macam bulan berapa dia akan banjir. Jadi dia akan dari situ dia akan dapat ready daripada segi banjir ke, daripada segi kemarau ke. Jadi kebudayaan dia orang dan juga perayaan dia orang pun dapat dikaitkan dengan astronomi juga. Okey, seterusnya dari segi bidang matematik, okey, zaman dia
terutamanya Al-Khwarizmi lah yang telah memberi sumbangan besar kepada dunia terutamanya dalam bidang matematik. Seperti kita tahu dia buat algebra, kalkulus semua, sin, cos, banyak yang disumbangkan. Dia juga memperkenalkan sistem nombor. Okay, sebelum ni sistem nombor macam ikut nombor Rom tu macam Roman 1, Roman 2 tu agak sukar untuk buat ilmu hisap sebab 1, lepas tu 5 yang V tu kan. Sangat sukar untuk kita nak tukarkan simbol tu kepada tambah tolak. Jadi bila ada nombor 1, 2, 3, 4, 5, 6 tu memang sistem nombor tu jadi mudah dan juga senang untuk buat perkiraan. Selain itu adanya teorem segitiga sama kaki, perhitungan luas segitiga, segi empat dan lingkaran dalam geometri. Macam tadi lah item cos, sin, tan untuk menyelesaikan persamaan trigonometri. Macam ni juga nak tengok macam nak cari, nak elak kepada banjir dan sebagainya. Okay, next. Okay, seterusnya dalam bidang perubatan. Okay, bidang perubatan juga adalah sebagai satu ilmu sains yang boleh dibuktikan dengan melakukan eksperimen iaitu tajribah, takkulan, kias dan pemerhatian. Yang ni banyak dilakukan oleh Ibnu Sina lah. Dia akan melakukan eksperimen, lepas tu dia tengok kias, diperhatikan. Contohnya dalam segi nak buat ubat. Contoh nak buat ubat, nak buat rawatan, dia akan perhatikan, lepas tu dia akan buat macam sama sekarang ni lah, macam medik sekarang kan dia akan buat kajian, dia tengok dulu, lepas tu dia bagi ubat, dia tengok apa yang berlaku lepas dia dapat ubat ni, macam mana ubat ni macam berkesan ke tak. Itu antara daripada bidang perubatan yang lebih pada Ibnu Sina buat. Tokoh yang hebat seperti Ar-Razi, Khalid Al-Bas dan juga Ibnu Sina. Okay, mereka melakukan kaedah kematian dan analisis lebih kurang 760 jenis penyakit serta kaedah rawatannya. Okay, seterusnya. Okay, dalam bidang seni bina, okay, zaman Andalusian juga dia mementingkan hiasan dan corak dalaman sesebuah bangunan agar nilai estetika bangunan tu tinggi. Masa kita tengok tadi kan bangunan-bangunan dia memang sampai sekarang gah nampak cantik, tak roboh dan juga okey je. Dan lepas tu dia juga mewujudkan suasana baru dan ianya terus berkembang hingga dapat memenuhi cita rasa seperti perasaan yang indah dan ideal. Seni bina Islam yang ini terapkan dalam pembinaan seperti jambatan, istana, terusan, masjid, kubu pertahanan serta taman negara. Macam seni bina Islam tu macam gambar motif pokok, motif yang cantik-cantik tu mewujudkan suasana baru, memenuhi cita rasa, perasaan yang indah dan ideal di kalangan masyarakat Andalus semasa tu. Dia juga meliputi dalam pembuatan dan penghasilan monumen serta artifak, penghasilan seperti alat solek, pinggan, barang kemas seperti simpanan, kain, jubah, barang kemas dan sebagainya. Okay, selain itu dia mempunyai ciri bandar mereka yang tersendiri. Okay, bandar Andalus ni dia ada ciri bandar yang tersendiri lah. Dia ada corak dia, ada susunan bandar dia menunjukkan yang dia ni satu tamadun yang maju. Dia ada macam arkitek dia punya susunan bina dia, kedudukan dia. Dia juga ada menyediakan kemudahan awam seperti istana, masjid, pusat pembelajaran, pasar dan juga tembok serta mempunyai pintu besar. Bakat yang baik dalam kalangan masyarakat Islam dan masyarakat bukan Islam digunakan bagi menghasilkan pembinaan dan perhiasan di bandar. Itu geng-geng seni artis lah, dia saling berkongsi bakat mereka untuk menghasilkan pembinaan dan perhiasan bandar. Seni bina tamadun Andalusia, tumpuan dia sehingga kini ialah Alcazar dan Giralda di Seville, Masjid Cordoba, Generalife dan Alhambra di Granada. Okay. Dinasti Nasrid meninggalkan Alhambra yang masih tetap menjadi the artistic genius of Muslim Spain kat Sepanyol. Okay, seterusnya. Okey, saya tambah sikit berkaitan dengan seni bina zaman Andalus ni. Dia salah satu bandar yang kedua terbesar ketika itu selepas Rom. Kota Konstantinopel tu dia di antara yang kedua terbesar, sehingga sampai waktu puncak kegemilangan Rom jatuh pada tempat kedua dan Andalus tempat yang pertama. Sebabnya masa tu seni bukan setakat seni bina dan seni tapi termasuk seni muzik, syair semua dah mula bergerak dalam kerajaan Andalus ketika itu. Ini sikit penambahan lah. Dan untuk ketika zaman itu juga Andalus telah membina satu tempat jalan untuk berjalan waktu malam berbatu-batu dengan keadaan yang cerah. Jadi satu pasar yang telah dibina dalam keadaan yang jauh untuk orang berjalan berbatu-batu untuk waktu malam. Jadi diorang dah ada satu teknologi yang diorang dah pasang lampu
sehingga cerah boleh jalan waktu malam. Teknologi ini juga yang benda ini juga macam kemajuan yang Andalus buat ini diaplikasikan 700 tahun di Eropah. Selepas 700 tahun di Paris. Ini salah satu yang saya jumpalah dalam pembacaan jurnal saya lah. Okey. Seterusnya kita tengok dalam bidang industri. Okey, diorang pun maju dari segi ekonomi dalam perniagaan, perdagangan. Contohnya kita tengok di sini dia ada Al-Qosyariyah. Al-Qosyariyah ni adalah satu bangunan yang punya pintu kuat dan dijaga rapi. Kalau macam kita ni macam mall besar lah. Dia ada mall besar. Lepas tu dia ada Al-Kaisaria, pasar besar yang menjual barang berharga. Macam ada barang-barang tertentu, macam barang kemas ke, barang tembikar ke. Dia ada nama dia Al-Kaisaria. Lepas tu dia juga ada funduk. Iaitu funduk ni gelaran pasar yang menjual barang biasa lah. Macam kita nak pergi beli barang-barang kebutuhan harian tu, dia ada jual kat funduk. Dan juga ada suk, itu pasar yang kecil ataupun kedai runcit macam zaman sekarang ni lah. Maknanya dia, pasar dia pun dah ada tingkat-tingkat pasar dia, makam-makam dia, Kayangan ke, Marhen ke, dia dah ada kat situ. Okay, seterusnya. Okey, boleh ke Afidah. Kak Afidah ada ke? Ada. Okey, baik, saya sambung Okey, untuk zaman kegemilangan Andalusia, dari sudut bidang perkilangan, kita boleh lihat banyak kilang-kilang yang diwujudkan, iaitu kilang mengisar tepung, iaitu membuat makanan ruji ataupun roti menggunakan jentera air yang digerakkan oleh tenaga haiwan dan angin. Yang kedua ialah kilang memerah minyak. Mutu minyak sehingga kini diminati negara luar. Mereka menggunakan buah zaitun untuk meningkatkan kualiti. Dan ada 3 jenis minyak zaitun, iaitu minyak zaitun alma, minyak yang paling bermutu tinggi, minyak zaitun albat, minyak perahan, dan juga yang sederhana, dan juga minyak al-matbuk, iaitu minyak masak, yang bermutu rendah. Yang ketiga adalah kilang pertukangan kayu. Pelabuhan menjadi tempat penting dalam industri kayu sebagai tempat pembinaan dan juga membuat kapal. Baiki kapal, pertukangan kayu, seperti nak buat pintu, tangga masjid, dekat bumi Sepanyol. Yang keempat adalah tembikar, kesenian tembikar. Kesenian tembikar ni dia hias dengan gambar-gambar tulisan khot kufi dalam pelbagai jenis, gambar tumbuhan, pelbagai jenis bentuk, corak dan juga warna. Ia menggantikan mozaik buatan Byzantium, dengan mencipta jubin yang mempunyai bentuk geometri. Maksudnya dia sangat kreatif lah. Yang kelima ialah pembuatan gelas. Abbas bin Firnas mengajar cara tukang membuat gelas supaya membakar tanah liat di dalam ketuha dan juga membuka kilang gelas tersebut. Dan yang keenam, bahagian perkilangan ialah gading. Marfil bahasa Sepanyol berasal daripada perkataan alfil, yang bermaksud gajah. Gading ni dibuat sebagai perhiasan perabot, mimbar dan juga pintu masjid. Malah ianya juga digunakan untuk buat peti yang berukur dan bentuk, berbagai bentuk. So kalau kita tengok bidang perkilangan yang dibuat daripada zaman kegemilangan Andalusia ni memang sangat cemerlang, dan juga kalau kita tengok pelbagai jenis yang memang sangat kreatif. Next class. Next class pula. Baik. Menurut Ibnu Khaldun, kitaran ketamadunan inilah menyebabkan kita berfikir bahawa segala apa yang berada di puncak pasti akan melalui zaman kejatuhannya. Tadi kita tengok bahagian kegemilangan Andalusia, tapi benda itu akan berakhir dengan kejatuhannya. Itu menurut Ibnu Khaldun. Next slide. Antara faktor kelemahan dan juga punca kejatuhan kerajaan Islam di Andalusia ialah yang pertama disebabkan oleh pemerintah itu sendiri. Mereka sanggup menggadaikan prinsip demi mendapat sokongan tahta, perebutan. Yang kedua ialah gerakan Reconquista, iaitu usaha agresif Kristian untuk menakluk kembali wilayah yang ditabir oleh kaum muslimin. Ini satu gerakan lah. Yang ketiga ialah ketiadaan sokongan daripada pemerintah Islam di wilayah luar Andalusia
Andalusia. Okey. Mereka hanya terima daripada Afrika Utara sahaja. So tak ada sokongan untuk membantu mempertahankan kegemilangan tersebut. Okey. Dan yang keempat ialah tiada mekanisme dalam mencari pengganti siapa yang layak dari sudut kepimpinan tersebut. Okey. Yang kelima ialah tak ada kesepakatan. Okey, masa nak buat pentadbiran wilayah tu tak ada kesepakatan sehinggalah wujudnya pemerintahan antara satu wilayah dengan wilayah yang lain. Okey, dan yang kelima adalah kedudukan iklim dan juga bumi Cordova itu yang tidak begitu strategik. Okey, tidak boleh menjadikan tempat untuk kegemilangan. Okey, maka pada saat itu jatuhlah kerajaan Islam Andalusia pada ketika itu. Untuk tamadun Andalusia ni, Ibnu Khaldun ni melalui tamadun-tamadun tersebut. Ini kitaran ketamadunan Islam menyebabkan kita berfikir bahawa segala apa yang berada di puncak pasti akan melalui zaman kejatuhannya. Ibnu Khaldun ni di antara salah satu tokoh yang hidup pada zaman kegemilangan dan juga kejatuhan. Walaupun masa berlaku pergolakan ketika dalam kerajaan Andalus, tapi kegemilangan Andalus ni dalam bidang ilmu, bidang yang ekonomi, perdagangan, pertanian tetap berjalan macam biasa walaupun berlaku pergolakan politik yang sangat kuatlah. Okey, sekian tajuk ini. Okey doktor, kita nak masuk tajuk yang kedua terus ke doktor? Okey, ada nak tanya ke soalan? Rakan-rakan ada nak tanya soalan? Tak ada? Ya? Tak ada ya? Okey, apakah pengajaran yang boleh kita perolehilah dari zaman kejatuhan tadi tu, Andalusia tu, untuk kita, yelah orang kata supaya untuk zaman ni kita tak ulang lagi lah kan, orang kata kejatuhan itulah. Apa pengajaran yang boleh kita perolehi? Okay, saya respon yang satu dulu. Nanti yang tambah tahu dia banyak. Okay. Kejatuhan ni sebenarnya kita tengok dari segi pemerintahan pertama. Berlakunya kekacauan dari segi sistem pemerintahan. Macam kita sekarang ni, kalau kita nak politik ke apa ke, kita kena mantap sikit. Jangan walaupun orang tu tak layak, kita lantik jadi pemimpin. Contohnya dia banyak pada anak beranak kan. Walaupun anak beranak dia ni tak layak pun mentadbir negara, banyak buat kekacauan, banyak buat maksiat, tapi kita tak dilantik sebagai pemimpin. Itu menyebabkan sayangnya hancurnya sebuah negara, tambah yang dibina dengan atas dasar Islam, tapi sebab adanya pemerintah yang tidak jaga, jadi menyebabkan negara tu, tamadun tu jadi hancur macam tu saja. Sayang. Okay. Baik, betul. Ada lagi nak tambah, Fifa? Dah banyak tu. Tak ada lah. Okey, pengajaran daripada kejatuhan Andalus ni, salah satu kejatuhan dia adalah daripada pergaduhan kaum. Pada akhir kejatuhan Andalus ni, dia ada satu krisis yang berlaku. Orang Arab ni dia datang ke Andalus kan. Dia hidup, sebenarnya dia orang menggunakan bahasa pengantar di Andalus adalah bahasa Arab. Tapi masa nak jatuh tu, orang Arab ni dia banyak menggunakan orang Arab. Maksudnya dia memilih bangsa lah. Sedangkan dia orang hidup berkaum-kaum, banyak kaum, Iberian, kaum Moor, kaum Barbar, tapi seolah-olah kaum ni mendapat orang tetap dekat situ, mendapat tempat yang mesti orang Arab dulu. Orang Arab di atas. Jadi dia jadi rasis lah, benda rasis tu memang nampak. Jadi itu salah satu faktor yang berlaku sehingga berlakunya pengkhianatan dalam kejatuhan Andalus. Walaupun selepas kejatuhan Andalus dia orang sangat menyesal, tapi boleh buatlah. Okey. Siapa nak tambah tu nama? Saya Fazli. Okey, silakan Fazli. Tadi Abizar dah cakap dari segi pemerintahan. Okay. Sebelum Afifah dah sebut perpoingan tahu. Okey, yang ketiga saya nak sambung adalah kecelaruan ilmuwan agama ketika itu membincangkan isu-isu yang khilaf seperti darah nyamuk pun nak digaduhkan.
Jadi sedangkan banyak lagi isu-isu umat yang dah besar, waktu tu umat Islam dah besar, banyak lagi isu. Tapi pasal isu darah nyamuk pun nak digaduhkan, maka itulah salah satu perkara ilmuwan Islam ketika itu bergaduh benda-benda kecil. Dan hari ini pun dah berlaku dah sebenarnya. Jadi itulah yang menyebabkan kejatuhan tamadun Islam ketika itu. Wallahualam. Betul ya. Jadi kita ambillah pengajaran daripada kejatuhan tamadun Andalusia ya. Okey, boleh teruskan untuk pembentangan seterusnya? Doktor, saya nak tanya. Ya. Ada saya terbaca sikit tentang yang kerajaan Spanyol ni, kerajaan Islam di Spanyol. Dia kata antara kejatuhan dia sebab satu daripada sebabnya orang-orang kafir yang berada di Spanyol ni dia cari kelemahan. Apa kelemahan umat Islam? Jadi dia kata antara kelemahan dia ialah arak dan juga muzik. Jadi dia memberi arak dan juga muzik kepada orang-orang Islam yang golongan muda ni lah di Spanyol. Jadi itu antara dia kata punca kejatuhan. Itu yang saya terjumpa lah. Okey, Wallahualam. bagus. Ada penambahan baru. Terima kasih. Sila seterusnya. Okey, sekejap. Okey. Okey, seterusnya tamadun Islam dan tamadun Barat, prospek masa depan ke arah pembangunan peradaban manusia. Okey, dalam perbincangan ni kita ada bincang tamadun Islam, tamadun Barat dan juga prospek masa depan. Okey, dalam tamadun Islam kita bermula daripada tamadun iaitu pemerintahan Rasulullah SAW di bumi Madinah pada tahun 622 Masihi hingga 632 Masihi. Itu 10 tahun. Dan masa tamadun Rasulullah ini, Doktor, Rasulullah dia tidak membina pembangunan, tetapi Rasulullah membina manusia yang unggul untuk melahirkan pemimpin-pemimpin yang unggul selepas Rasulullah SAW. Masa itu Rasulullah memantapkan individu, membina manusia supaya menjadi manusia yang boleh dicontohi. Ini di antara misi Rasulullah buat, dan Rasulullah menjadikan Islam itu salah satu transformasi budaya dan juga sosial. Islam datang, Rasulullah membuat satu transform itu pada zaman pemerintahan Rasulullah ni, dia membuat satu transform daripada yang buruk kepada yang lebih baik. Tapi dia tidak berfokus hanya kepada pembangunan ketika itulah. Walaupun ada tapi tak banyak. Sebabnya Rasulullah berfokus kepada membina manusia ketika itu. Seterusnya pergi kepada pemerintahan Khulafa' Ar-Rasyidin, itu ibu negaranya ialah Madinah pada zaman Abu Bakar, Umar dan Uthman, dan berpindah ke Kufah pada zaman Sayyidina Ali disebabkan kesalahfahaman bersama dengan Muawiyah ketika itu. Okey, seterusnya selepas kewafatan Sayyidina Ali di Kufah setelah dibunuh oleh puak Syiah yang memberontak kerana merasakan Sayyidina Ali telah memberi muka kepada Muawiyah. Jadi seterusnya kerajaan diteruskan kepada pemerintahan Umayyah, iaitu bermula dengan pemerintahan Muawiyah itu sendiri. Ketika ini berpusatnya di Damsyik. Sebab Muawiyah adalah salah seorang gubernur, salah seorang gubernur yang ditugaskan oleh Khalifah Ar-Rasyidin sebelum tu untuk melatih satu pasukan tentera laut. Jadi dia berlatih dekat negeri Syam. Jadi sebab itulah dia memindahkan pusat pemerintahan ke Damsyik kerana orang di Damsyik sangat menyayangi Muawiyah. Sebabnya diorang mengenali Muawiyah. Diorang lebih mengenali Muawiyah berbanding Sayyidina Ali dan Khalifah Rasyidin yang lain lah. Itu salah satu faktor kenapa Muawiyah memindahkan pusat pemerintahan dia daripada Madinah ke Syam, dan salah satu sebab ada kesalahfahaman ketika pelantikan Sayyidina Ali lah. Okey, seterusnya sampai ke tahun 750 Masihi, jatuhnya pemerintahan Umayyah terus kepada pemerintahan Abbasiyah pada 750 hingga 1258 Masihi.
iaitu di Kufah dan Baghdad. Tapi dia jatuh sepenuhnya pemerintahan Abbasiyah ketika di Kufah dan Baghdad ini, dan juga di Syam ini ketika dia orang diserang oleh Mongol, kaum Mongol 1258 Masihi. Tapi masih ada saki-baki pemerintahan Abbasiyah yang ditawan. Masa tu ada Fatimiyah punya dinasti, tapi ditawan oleh Mamluk ni, Fatimiyah dengan Mamluk ni di Mesir. Kiranya ketika itu negara Islam yang bertahan Madinah, Mekah dan juga Mesir. Mesir adalah pertahanan terakhir pemerintahan Islam ketika itu, dan ia bertahan selama 1261 hingga 1517 Masihi. Yang ini yang terakhir untuk Empayar Islam lah. Lepas tu seterusnya pergi kepada Andalus. Andalus ini berlaku semasa pemerintahan Abbasiyah. Itulah berlakunya dua kerajaan Islam yang besar, dan Abdul Rahman mengelak daripada berlakunya orang-orang bukan Islam melihat bahawa Islam ini meletakkan kebendaan material ni sebagai satu hadaf, sebagai satu tujuan untuk dia berkuasa. Jadi dengan sifat rendah hati Abdul Rahman pertama ni, Abdul Rahman Ad-Dakhil ni, maka dia sekadar menggunakan istilah Amir walaupun waktu tu dia telah membangunkan Andalus ketika waktu tersebut. Okey, Andalus dia ada yang saya terang tadilah, emirate bergantung, iaitu bergantung bersama Umayyah. Emirate Cordoba berlaku ketika kerajaan Abbasiyah, dan Khalifah Abbasiyah berlaku Khalifah Cordoba berlaku ketika zaman adanya Abbasiyah. Dan seterusnya pergi kepada pemerintahan era Almoravid tu, yang negeri dah bertukar jadi kecil-kecil. Ini fasa untuk kejatuhan. Itu pemerintahan era Almoravid ni memang Islam waktu tu dah nak bertahankan diri sendiri saja, dah tak boleh nak buat apa. Memang faktor iklim ada satu yang sangat terkesanlah ketika itu di Afrika Utara, sebabnya Andalus ni lebih kepada ke arah Eropah. Jadi untuk dari Damsyik sendiri nak bantu tak boleh, sebabnya di Damsyik sendiri pun diserang oleh Turki Seljuk. Jadi kan masa tu negara Islam, tempat-tempat negara Islam ini dia sangat bergolak, tak dapat nak bantu orang lain sebab salah satunya dia orang sendiri pun diserang. Tapi Andalus salah satu tempat yang diserang oleh orang yang bukan Islam lah, Kristian, sebab Ratu Isabel dan Ferdinand ni memang berniat untuk mengambil semula Andalus. Okey, seterusnya pergi kepada pemerintahan Abbasiyah yang di Mesir tadi, iaitu Salahuddin Al-Ayyubi. Dia punya dinasti Salahuddin Al-Ayyubi menawan semula kota Baitul Maqdis setelah Baghdad jatuh. Jadi Salahuddin Al-Ayyubi ni tawan semula Baitul Maqdis, dan dia hanya berjalan semasa hayat Salahuddin Al-Ayyubi saja. 1171 hingga 1341 tu tak lama, tapi dia hanya bertahan dekat area Syam dan hanya berpusat dekat Homs, dekat area yang ke sebelah ke Jordan lah. Dia macam situ ada kawasan yang ke area Jordan, tapi dia masih bertahan dekat area Homs waktu tu, sebab masa tu dia orang diserang oleh kerajaan Mongol. Masa tu tak ada Mongol dah, tapi diserang oleh kerajaan-kerajaan yang nak menjatuhkan Islam ni, antaranya Kristian lah. Itu perang salib, sehingga perang salib ketiga tak silap saya, Salahuddin Al-Ayyubi. Okey, seterusnya pergi kepada Empayar Uthmaniyah. Empayar Uthmaniyah ini bermula pada 1299 hingga 1922 Masihi. Okey, ini bermulanya empayar yang bermula daripada keturunan Turkish, iaitu Osman, iaitu keturunan Osman. Jadi ketika itulah empayar Islam naik balik. Tapi untuk kita yang sentiasa kita maklum, kita tahu kisah Muhammad Al-Fatih, ini termasuk dalam empayar Uthmaniyah ini, iaitu pada tahun 1453 hingga 1922 Masihi. Yang saya catatkan kat sini, Saguk ni semua adalah ibu negara.
sehinggalah Konstantinopel tu ditawan. Barulah Konstantinopel tu, Istanbul itu menjadi pusat pemerintahan Empayar Uthmaniyah. Sebelum tu di tempat-tempat yang atas ni. Okey. And then habis sampai kat situ. Setelah jatuhnya kerajaan Uthmaniyah yang ditadbir oleh Kamal Atatürk, dia menukar Empayar Uthmaniyah kepada Republik. Lepas itu dah tak ada dah Empayar Islam ketika itu yang berfokus kepada tamadun Islam semata lah. Okey. Seterusnya konsep tamadun Islam. Konsep tamadun Islam ni dia bersumber kepada Al-Quran dan Sunnah, berteraskan kepada syariat Allah serta bersirikan nilai-nilai moral Islam dan membentuk masyarakat harmonis. Ini yang saya katakan tadi, dia berfokus kepada Al-Quran dan Sunnah. Sebab itulah sebab itulah Abdul Rahman Ad-Dakhil ni dia orang panggil merendah diri, sebab kita sama-sama Islam. Dia ada satu niat untuk tak nak melihat orang kafir, orang luar melihat Islam itu mempunyai masalah, walaupun sebenarnya mempunyai masalah dalaman. Okey, dan inilah di antara teras dia ialah mencirikan nilai-nilai moral dalam membentuk masyarakat harmonis, membangunkan masyarakat berpengetahuan dan ketinggian budaya ilmu. Yang ini yang diterapkan dalam semua tamadun Islam, sama ada di Abbasiyah, Umayyah, Andalus ataupun Uthmani, semuanya mengarah kepada pendidikan, mengarah kepada ilmu, mengarah kepada cerdiknya masyarakat ini dengan ilmu. Kiranya dia tak nak masyarakat dia tak ada ilmu, macam sembrono saja, tak belajar, bodoh, tak. Tapi tamadun Islam dia lebih kepada membangunkan manusia. Okey, seterusnya Fiza. Ya. Sini azan. Ini dah habis azan pula. Kejap. Okey, saya sambung konsep tamadun daripada yang pertama, yang keempat ialah dibangunkan atas asas ketakwaan dan keredaan Allah SWT. Okay, seperti kita tahu, kita nak bina sesuatu benda tu mestilah reda Allah. Kalau kita tak tanpa reda Allah, tanpa ketakwaan pada Allah, akan menjadikan runtuhnya satu tamadun itu. Yang kelima, membangunkan rohani dan spiritual di samping aspek kebendaan dan teknologi. Okay, masa tu tamadun Islam ni, dia bukan saja bangunkan kerohanian, bukan saja betulkan akidah, macam mana nak beribadah, bukan, dia juga tingkatkan lagi kebendaan. Contohnya, bila teknologi tinggi, maknanya dia nak lakukan benda kerohanian pun senang. Contohnya nak tengok waktu solat bila. Jadi sebab tu dia sentiasa seiring rohani dan juga teknologi dia. Berkembang rohani dia, berkembang juga adalah teknologi dia. Selain itu, dia juga ada pembangunan insan sebelum pembangunan negara. Okay, dia akan bangunkan insan tu dulu, baru dia nak bangunkan negara. Sebab bila insan yang berkualiti, modal insan tu yang berkualiti akan melahirkan sebuah negara yang berkualiti. Dan seterusnya, okey, antara karakteristik tamadun Islam. Okey, yang pertama, transenden, iaitu tamadun transenden ini adalah kewahyuan. Okey, tamadun Islam ni berasaskan kepada wahyu. Dia bukannya berasal kepada nafsu ataupun buah fikiran yang boleh bertukar-tukar. Dia mesti benda yang pasti wahyu daripada Allah. Yang keduanya, dia bersifat universal, iaitu bersifat menyeluruh, meliputi seluruh muka bumi. Dia tak hanya untuk hanya masyarakat setempat saja, dia untuk masyarakat bangsa lain pun dia juga mestilah mencakupi semua bahagian. Kalau kita nak dia tak menyeluruh, ia akan menyebabkan ada berlakunya kegoyahan kat situ. Jadi ia perlu universal dan kesepaduan semua. Yang kedua sebenarnya, yang kedua seimbang. Mestilah lahiriah dan batiniah itu seimbang. Sorry. Apa? Okay, maknanya tak naklah yang benda material lebih tapi yang dari segi rohani tu tak ada. Ataupun rohani je lebih, yang segi batin tu tak ada. Dia mestilah seimbang ataupun pertengahan. Itu sama-sama bergerak seiring, barulah dia maju dan juga berdaya saing sentiasa. Dia juga adalah satu karakter yang terkawal. Itu mempunyai batasan yang digariskan oleh Al-Quran. Sekiranya kita tak boleh melampaui sesuatu batasan. Apa-apa pun mesti ada batasnya. Kalau kita dah melampaui batasan, akan menyebabkan satu ketidakkeharmonian yang berlaku dalam tamadun tersebut. Contohnya yang berlaku kan,
dia orang melampau dari segi pemerintahan, lepas tu banyak menyusahkan orang. Jadi menyebabkan tamadun dia pemerintahan dia tu semakin goyah. Sokongan kepada pemimpin pun makin goyah. Sebabnya dia terlalu berpuak-puak. Okay, seterusnya pencapaian kegemilangan. Kita tahu tamadun Islam ni dia banyak tokoh ilmuwan. Memang banyak sangat tokoh ilmuwan seperti Ibnu Arush, Al-Khwarizmi, Ibnu Khaldun. Sampaikan orang barat sanggup tukar nama diorang untuk menunjukkan itu adalah diorang adalah pelopor ilmu tu. Contohnya Al-Khwarizmi, Algebra dan macam-macam lagi lah. Memang banyak keluar daripada zaman kegemilangan Islam. Dan seterusnya inovasi ilmu dan sistem. Banyak dia lebih sistematik, banyak ilmu yang inovasi berlaku, kita mencipta saluran air, pejabat pos dan banyak lagi. Memang banyak masa kegemilangan ni memang sebenarnya banyak lah kita kena baca sebenarnya. Dan ketiga, kemajuan dari bagi teknologi untuk kemudahan ummah. Banyak yang teknologi yang dicipta ni sebenarnya bukan untuk menyusahkan tapi juga untuk memudahkan ummah dia. Yang keempat, contohnya kincir air kan, dia orang antara yang bina kincir air. Kincir air tu untuk ambil air daripada sungai, untuk bagi kepada tanaman, untuk beribadah, untuk kebersihan digunakan kincir air. Seterusnya dari institut ilmu, pembinaan universiti dan perpustakaan. Kita tengok pada zaman Abbasiyah, antaranya zaman cetusan ilmu kuat. Dia ada perpustakaan, dia ada universiti. Lepas tu dia sentiasa memanggil para cendekiawan untuk berbincang. Dan memang ilmu amat penting untuk mencapai sesuatu kegemilangan itu. Okey, yang untuk perpustakaan ni, perpustakaan yang masa itu yang paling besar ketika itu adalah di Andalus. Sebanyak 400,000 naskah kitab yang ditulis secara tangan di Andalus, di perpustakaan di Andalus, dan perpustakaan tu dibuat sendiri oleh raja menggunakan duit dia sendiri untuk mengumpul hasil-hasil dan terjemahan-terjemahan yang dia dapat, yang ilmu-ilmu yang dia dapat. Sebabnya khalifah Islam ni dia orang sangat mencintai ilmu dan sangat suka membaca. Kita sambung yang kegemilangan yang kelima adalah segi sains dan perubatan. Itu banyaknya berkembangnya ilmu perubatan, penyakit dah ada ubat, dah ada antibiotik, dah ada suntikan, namanya sentiasa berkembang. Dan juga ilmu matematik untuk membina teori-teori baru seperti algebra dan cerapan-cerapan baru untuk lebih memahami alam. Seterusnya, impak tamadun Islam. Yang pertama, pembangunan ilmu. Kita tengok sini tamadun Islam ni banyak membangunkan ilmu. Dia cetus pada tamadun lain. Terutamanya tamadun barat. Tamadun barat memang banyak ambil ilmu daripada tamadun Islam. Lepas tu ia juga merupakan transformasi, iaitu sosial dan budaya keharmonian hidup berbilang bangsa. Semua bangsa boleh hidup dengan sentiasa bekerjasama dan boleh berubah untuk mencapai keharmonian sesama sendiri. Adanya budaya ilmu, iaitu kepentingan ilmu untuk pengetahuan untuk masyarakat. Maksudnya setiap masyarakat ni dia dah ada sekolah, dia boleh belajar. Jadi budaya ilmu tu sudah diterapkan pada tamadun Islam, menyebabkan tingginya martabat tamadun Islam tu. Seterusnya pembangunan negara dan masyarakat individu. Dia memang membangunkan negara, membangunkan masyarakat dan juga membangunkan individu-individu. Okey. Seterusnya. Okey, yang ni. Ini checkmate ni. Okey, ni permainan catur yang gambar ni saya dapat daripada inilah hasil pencarian. Salah satunya ni gambar yang didapat di Andalus, iaitu Kristian dan Muslim bermain catur di Andalus dari buku permainan Alfonso. Permainan catur ni berasal daripada India tetapi disebarkan ke Eropah oleh dunia Islam. Kalau kita biasa dengar checkmate tu kan, asal perkataan checkmate tu ialah Sheikh Mat. Jadi di Englishkan dia jadi checkmate. Asal lah. Dan banyak lagi perkataan-perkataan bahasa Arab yang dijadikan bahasa Inggeris. Okey. Okey, baik. Tadi kita dah tengok sejarah tamadun Islam. Okey, sekarang kita akan pergi pada sejarah tamadun Barat. Okey, macam Fiza kata tadi, pembangunan ilmu oleh tamadun Islam telah menggerakkan kepada ataupun telah mencetuskan kepada tamadun, khususnya kepada tamadun Barat. Ya, betul. Okey, sebab disebabkan
Macam ni sejarah ini kita ada 3 peringkat sejarah. Satu zaman pertengahan, yang kedua zaman Renaissance, yang ketiga adalah zaman pencerahan. Dalam tamadun barat ni pada zaman pertengahan, ada zaman dikenali sebagai zaman Yunani kuno, ataupun kita panggil juga ini adalah zaman kegelapan, pada tahun 600 hingga 1050. Pada masa ini amalan ritual dan juga penyembahan dewa-dewa telah berlaku dan mereka tidak tahu apakah manusia sebenarnya. Kepercayaan kepada mitos seperti yang dijumpai oleh agama politism, iaitu menyembah lebih daripada satu Tuhan. Juga ada satu ditemukan oleh tamadun yang terdahulu seperti Mesopotamia, India, Mesir, di mana mereka ni terkenal dengan sembahan yang paling banyak ataupun menyembah lebih daripada satu lah. Manusia pada zaman ini ataupun pada tamadun zaman pertengahan ni dianggap tidak signifikan. Sebabnya para dewa diambil kisah terhadap manusia dan hanya memerlukan manusia melakukan amalan ritual tersebut. Tapi pandangan ini telah mula berubah apabila wujudnya ahli falsafah Yunani yang termasyhur ketika ini, iaitu Socrates, Plato dan juga Aristotle. Mereka telah menyebarkan falsafah dan juga ajaran mereka pada masyarakat Yunani pada masa itu. Selepas daripada terdapatnya ahli falsafah yang saya sebut tadi, berlakulah zaman Renaissance. Zaman ini kebanyakannya mereka menganut agama Kristian. Pandangan manusia daripada perspektif Kristian adalah disulami oleh falsafah Yunani, falsafah Yunani kuno. Terdapat beberapa peristiwa politik, agama dan juga sains dekat barat yang telah membawa kepada zaman Renaissance ini. Contohnya gerakan reformasi agama Kristian yang diketuai oleh Martin Luther, yang menyebabkan lahirnya beberapa mazhab Kristian Protestantan, yang telah melakukan perubahan pemikiran penganut tersebut. Peristiwa ini menyebabkan negara-negara Eropah bergolak dan juga berpecah. Banyak penemuan dalam bidang biologi, kedoktoran. Mereka menyatakan bahawasanya manusia ni merupakan satu jentera, kerana mereka hidup bukannya kerana amalan ritual semata-mata, tetapi mereka hidup selagi jantung tu bergerak, mereka akan hidup. Ada juga penemuan tentang hukum graviti. Penemuan inilah menuju ke arah pemikiran yang lebih baik, menyebabkan manusia telah mula menerima pandangan rasional diberikan oleh para intelektual. Pihak gereja telah menggunakan kebanyakannya adalah falsafah Aristotle pada masa kini. Selepas itu pergi kepada zaman pencerahan. Pada zaman pencerahan ini terdapat gerakan-gerakan yang berteraskan kepada falsafah menolak peranan agama terhadap kehidupan. Mereka menolak yang menyatakan agama itu adalah yang paling utama. Contohnya contohnya falsafah daripada rationalism, humanism dan juga banyak lagi lah yang saya akan bincangkan kejap lagi. Dan apabila dia sampai kepada kemuncak, dia berubah kepada satu aliran yang dinamakan secularism. Dekat sini jugalah zaman pencerahan ni dikatakan zaman yang agak moden daripada yang sebelum itu. Lahirlah banyak-banyak tokoh-tokoh saintis, tokoh-tokoh seni bina dan juga seni ukur. Daripada sejarah pembangunan peradaban manusia daripada tamadun barat ni, melahirkan satu pengaruh barat, iaitu pengaruh perkembangan secularism, di mana dia telah memberikan impak yang negatif terutama kepada orang Islam lah, dalam serba orang kata
semua aspek, dari segi sains teknologi, kehidupan dia, agamanya, so dia hanya memegang kepada pandangan evolusi naturalistik, hanya natural sahaja. Baik, next slide. Kita akan tengok konsep peradaban tamadun barat. Peradaban tamadun barat ni merujuk kepada masyarakat bukan Asia yang dikenali sebagai masyarakat barat, juga turut merangkumi Amerika Syarikat dan juga Eropah. Next. Melalui tamadun barat ini, globalisasi peradaban tamadun barat membawa maksud pensejahteraan nilai-nilai kehidupan barat. Ia telah mendukung sekularisme, liberalisme, kapitalisme dan juga demokrasi mengikut acuan mereka sendiri. Maknanya tamadun barat ni dia mempunyai satu peradaban yang boleh membawa kepada nilai-nilai kehidupan yang mendukung kepada ke arah barat. Kesan daripada globalisasi itu, masyarakat telah hilang identiti dan juga nilai seorang Islam. Next. Kehidupan di barat juga telah berpaksikan kepada sekularisme, di mana dia bersandarkan kepada kepentingan manusia di dunia dan juga menafikan pertimbangan kepercayaan kepada Tuhan dan juga hari akhirat. Kalau kita tengok tamadun Islam, dia berkonsepkan kepada Al-Quran dan Sunnah. Dia ada peraturan dan juga panduan, tetapi sebaliknya oleh tamadun barat. So segala urusan memang tak ada kaitan langsung dengan agama dan juga kebudayaan lagi lah. So mereka hanya mementingkan kepada kebendaan dan juga dia punya sifat rasional dia sahaja. Oleh itu peradaban tamadun barat ni dapat memberi kesan yang negatif kepada peradaban Islam, terutamanya dari segi budaya dan juga nilai kehidupan. Kalau kita tengok pada zaman sekarang pun sekularisme memang telah menyeluruh, tetapi kalau kita tengok tamadun Islam sebenarnya memberi sumbangan kepada tamadun barat sebenarnya lah kalau ikut dalam sejarah tu. Tapi tamadun barat dia mempertikaikan, dia menolak habis-habisan, mengatakan Islam ada menyatakan benda yang tidak baik kepada Kristian. So dia akan berlawan Islam dan Kristian pada ketika itulah. Next. Baik. Antara prinsip-prinsip tamadun barat, ia dibina atas ideologi materialistik, iaitu kebendaan lah. So bagi tamadun barat, aspek kerohanian memang tidak penting dan tidak diperlukan. Kerana bagi mereka hanya pentingkan kepada kebendaan dan juga hawa nafsu. So apabila mereka berpendapat begitu, maka mereka fikir daripada khayalan dan juga imajinasi sahaja. So dia hanya kepada manusia sahaja, dia tidak kepada menyeluruh. Tidak boleh dikombinasikan antara Islam dan juga agama dan juga manusia tersebut. Padahal benda tu mestilah ada kesinambungan antara satu sama lain. Dia memisahkan antara satu sama lain, antara agama dan juga kehidupan. Itu prinsip tamadun barat. Next. Antara dasar tamadun barat yang telah diperkenalkan semasa sepanjang sejarah tamadun barat ialah satu, sekularisme. Yang kita dah maklum, memisahkan antara urusan dunia dengan urusan agama. Yang kedua ialah modernisme. Fahaman yang mengajak masyarakat supaya dia tinggalkan rupa bentuk amalan tradisional dan juga agama ke arah lebih moden. Fikirkan perubahan. Macam zaman kini lah, sains dan teknologi mengatasi segala-galanya. Kalau kita tak pantau betul-betul, kita akan terikut dengan zaman tersebut lah, zaman moden yang ada pada masa kini. Yang ketiga, rasionalisme. Mereka mengajak masyarakat berfikir secara logik. Dan tolak apa yang bertentangan dengan logik akal. Akal sebenarnya boleh guna, tapi mereka ni lebih kepada mereka ni lebih kepada logik semata-mata dan dia tak boleh nak bertentangan daripada apa yang mereka fikir secara logik. Itu rasionalisme. Yang keempat ialah aliran liberalisme. Untuk kebebasan. Mereka bagikan
pemikiran tersebut kebebasan diberi kepada individu dan juga semua cabang lah pelbagai bidang. So kita berhak melakukan apa sahaja. Okey, so tu liberalism. Okey, lagi? Okey, kita ada lagi dasar dia iaitu kapitalisme. Okey, yang ni daripada yang penjajahan lah. Okey, sistem yang mempunyai unsur-unsur kebebasan kepada individu yang memiliki harta dan juga alat perusahaan dan juga perkembangan penuh dengan institusi keuangan. Okey, yang keenam adalah pragmatisme. Okey, fahaman ini dipentingkan kepada kehendak majoriti masyarakat. Walaupun benda tu salah, walaupun benda tu bagi impak yang buruk pada akhlak dan juga akidah, tapi benda tu dikatakan betul asalkan lebih kepada kehendak dia. Okey. So yang ketujuh adalah kolonialisme. Okey, kolonialisme ni silap ni tadi kapitalisme bukan penjajahan. Okey, kolonialisme yang penjajahan ni lah. Okey, so disebabkan faktor penjajahan, maka semua aspek daripada kehidupan masyarakat tu telah berubah, sama ada pemikiran dia, politik dia, pentadbiran dia. Okey, dan yang ke-8 adalah materialism. Sekejap tunggu dulu. Okey, baik, materialism. Okey, meletakkan nilai kebendaan untuk tujuan utama kehidupan di dunia dan juga menolak aspek spiritual. Okey, kalau kita tengok dasar yang dibuat oleh tamadun barat ini, semuanya bergantung kepada kebendaan, kepada kehendak, kepada satu-satu perkara yang kita kata menolak kepada agama. So unsur itu dikatakan sebagai kepentingan diri sendirilah. Okey. Next. Okey, baik. Antara sumbangan pembangunan peradaban bagi tamadun barat, okey, munculnya kemajuan sains dan juga teknologi. Okey, kalau kita tengok sekarang ni kemajuan sains dan teknologi semakin meningkat. Okey, so dalam masa yang sama peradaban tamadun barat pun seiring dengan kemajuan sains dan juga teknologi. Okey, contohnya muncul penemuan-penemuan baru iaitu kalender yang kita guna tu, roda, alat menyukat, pembinaan bangunan dan juga jalan raya. Okey, so munculnya ramai para sarjana dan juga para pemikir pada zaman barat, okey, menyebabkan timbulnya kemajuan dan ia menjadi satu ukuran untuk menentukan bangsa itu sama ada ia bertamadun ataupun tidak. Okey, kalau kita tengok juga, okey, antara konsep ataupun dasar yang telah diberitahu tadi, secularism, okey, modernism, liberalism, okey, semuanya adalah berakar umbikan kepada pemikiran barat, okey, dan telah mencetuskan kemajuan dalam sains dan juga teknologi. So pemikiran dan juga falsafah barat ni dapat menentukan sama ada identiti hala tuju dan juga destinasi peradaban tersebut. Okey. So itu saja untuk tamadun barat. Baik, saya akan sambung untuk prospek masa depan pembangunan peradaban manusia. Okey, untuk prospek masa depan, iaitu prospek tu macam satu peluang ataupun cabaran untuk masa depan untuk pembangunan peradaban manusia. Di antaranya ialah kita boleh membuat pemilihan. Salah satu kita pemilihan memimpin kita memilih pemimpin berdasarkan ilmu, pemimpin yang berilmu, berkemampuan, bertakwa dan juga berakhlak. Maksudnya dia ada integriti, dia seorang pemimpin yang kita tahu dia berkemampuan ke arah memimpin dan seorang yang mempunyai ilmu, kecintaan kepada ilmu. Sebagai contoh macam Khalifah Abdullah yang menyuruh Ibn Rushd mengkaji falsafah Aristotle. Daripada situ dia merangsang Ibn Rushd untuk mengkaji falsafah Aristotle sehingga menjadikan Aristotle itu satu orang yang kita terkenal dalam ilmu falsafah. Itu adalah satu orang pemimpin yang merangsang orang bawah untuk menjadi seorang yang berilmu. Kita nak pilih pemimpin yang macam itulah sebagai contoh. Yang kedua itu pembangunan manusia dan generasi unggul. Kita perlu kepada membangunkan manusia dan generasi yang kita akan cipta ni adalah generasi yang bukan sekadar tahu, tapi dia
tahu dan dia mampu untuk mengaplikasikan apa yang dia tahu. Contoh sekarang ni kita dah tengok dalam sistem akademik kita pun dah bertambah daripada MRSM biasa kepada MRSM Ulul Albab. Jadi banyak kesedaran dah timbul dalam diri masyarakat kita sendiri tentang ilmu yang perlu ada kepada masyarakat. Tapi inilah salah satu peluang yang kita perlu buat. Seterusnya segala persoalan dibahaskan secara bijaksana dan dewasa, iaitu dengan usaha berdialog. Maksudnya berdialog, kita berfikiran terbuka. Persoalan ini bukan hanya di antara kita sesama Islam, tetapi juga bersama dengan orang yang bukan Islam. Sebab segala permasalahan kita bahaskan, kita persoalkan. Maksudnya masyarakat perlu kena tahu hujah kenapa benda itu berlaku, dan apakah hujah, bukannya sekadar ambil tahu saja. Kita tak nak masyarakat yang macam begitu. Kita nak masyarakat yang dia tahu kenapa dia terima, dia tahu kenapa dia ikut, dia tahu reason, dia tahu sebab kenapa berlaku sedemikian. Okey, maksudnya, dan dia berfikiran terbuka. Bukan sekarang ni kita dimomokkan dengan netizen kan, buat sikit takut netizen. Kita tak nak budaya yang macam tu, seolah-olah budaya kita ikut budaya orang lain. Sedangkan kita boleh membudayakan sesuatu yang ada pada zaman tamadun Islam terdahulu. Okey, seterusnya memaksimumkan ruang dan peluang untuk memberi pencerahan dan berdialog bagi tujuan pencapaian ilmu. Kita ada teknologi sekarang ni sepenek je, macam sekelip mata kan. Okey, tulis WhatsApp kat sini, orang dekat Amerika boleh tahu dah. Tulis status WhatsApp, okey, orang dekat Amerika ke dah tahu dah status kita. Maksudnya itu teknologi yang sepatutnya kita tak boleh tinggalkan. Kita perlu memaksimumkan penggunaan macam ni. Kita sekarang menggunakan mendekatkan jarak kita masing-masing dalam kelas ni, contoh Google Meet kan. Walaupun saya di Selangor, di Putrajaya, di Terengganu, semua boleh berkumpul. Itu salah satu yang kita perlu manfaatkan. Okey, seterusnya Fiza. Okey, seterusnya antara prospeknya adalah penghormatan terhadap autoriti. Maksudnya siapa yang layak untuk diberi peluang untuk bercakap ke, untuk memimpin ke, diberi perkhususan. Contohnya kalau autoriti bidang perubatan, bagi orang perubatan khususan dia. Kalau dalam bidang pembinaan, bagi orang autoriti dalam bidang seni bina. Jangan saling sailang ataupun menyebabkan satu ketidakharmonian, menyebabkan satu tamadun tu, peradaban tu susah untuk berkembang dan maju. Sebabnya tidak menghormat terhadap autoriti yang ada pada seorang tu. Maksudnya mengislamisasikan pendidikan dengan mengaplikasikan kepentingan spiritual yang mantap dan jitu dalam diri pelajar. Gitu. Maksudnya itulah pendidikan tu mestilah ada diislamisasikan, bukannya dipecah-pecah belahkan demi kepentingan kendiri, bukan, tapi mestilah kepentingan spiritual yang mantap, terutamanya kepada pelajar. Pelajar ni kan kita tahu dia seorang yang macam span, macam baru nak benda tu baru nak dicurahkan, jadi dia masih fresh, jadi dia perlukan sesuatu benda tu, benda-benda yang betul untuk diterima. Seterusnya disiplin psikologi dalam mempertahankan peradaban metod pendidikan Islam. Okay, psiko pun boleh tahan kalau kita tak tahan psiko ni, mudah koyak ke. Jadi kita mesti iman kita kuat, emosi kita kuat untuk sentiasa mempertahankan peradaban metod pendidikan Islam. Sebenarnya ilmuwan mencerdaskan dan mencerahkan masyarakat. Seperti kita tahu, para ilmuwan, ilmu-ilmu ni sangat penting untuk membina, mencerdaskan dan membangunkan sesuatu masyarakat tu. Tanpa ilmu, seperti berada di zaman kuno, zaman silam, menyebabkan banyak benda-benda yang kita tak tahu. Jadi bila ilmu tu ada, kita tahu, yang menyebabkan sesuatu tamadun tu masa depan tu makin cerah. Okey, seterusnya. Okey, sedikit penambahan di bahagian disiplin psikologi dalam mempertahankan peradaban metod pendidikan. Pendidikan Islam ni kita ada metod kita, iaitu elemen dia adalah iman, ibadah dan tasawuf. Ketiga-tiga metod ini berfungsi untuk mencegah, mengubat dan juga membina jiwa. Ini yang sebab kita dengar sekarang orang banyak penyakit berkaitan dengan disorder kan. Sebenarnya memanglah itu penyakit yang dia menyebabkan perubatan, tapi dalam kata lain kemurungan yang sebelum berlaku kemurungan, kita boleh mendisiplinkan, menggunakan disiplin psikologi ini untuk merawat
mencegah dan mengubat serta membina jiwa. Okey. Okey, seterusnya. Sebenarnya kita kena mengambil pengajaran daripada sejarah. Sejarah ni adalah satu iktibar. Kita tak boleh tinggal sejarah, jangan lupa sejarah. Jangan lupa daratan. Sejarah tu memang penting. Kita belajar daripada sejarah, kita tengok sejarah, kita memang kena pastikan sejarah itu takkan berulang lagi. Apa-apa pasal sejarah. Yang kedua, mencari peluang untuk menjadi lebih baik. Daripada sejarah tu kita belajar untuk sentiasa memberi penambahbaikan. Jangan kita tahu benda tu dah berlaku, kita ulang semula benda tu, kita lakukan juga semula benda tu. Jadi ia akan menjadi tak ada ibrah, tak ada pengajaran. Sejarah mungkin berulang. Dan yang ketiga, memanfaatkan ruang untuk meningkatkan diri dalam agama dan syiar Islam. Kita tak boleh tinggal agama, kita sentiasa kena tingkatkan dalam bidang agama ni, dengan adanya agama, semua benda kita akan terjaga. Itu saja daripada kami lah Pak. Cukup lah. Ya, ya. Okey. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Minta tunjuk ajar doktor. Okey, terima kasih kepada pembentang. Alright, ada nak tanya soalan daripada rakan-rakan? Ada doktor, boleh tanya ke lagi? Nak tanya. Hello, Assalamualaikum. Silakan satu soalan. Salah. Alamak, satu je. Saya nak tanya pandangan lah. Tapi sebab saya ada 3 tapi saya ambil satu je lah sebab doktor kata satu je kan. Okey, baiklah. Sebab saya nak ada kepimpinan. Lepas tu pendek-pendek je saya nak tanya pandangan ya pembentang. Okey, yang pertama tentang kepimpinan lah. Tamadun tadi berkaitan tentang kepimpinan kan. So macam mana kalau ada pemimpin yang Islam tapi korup, tapi pemimpin yang bukan Islam tapi berintegriti tinggi. So apa pandangan? Di mana pemilihan kita? Itu yang pertama. Yang kedua, mengislamisasikan pendidikan. Hari ini kita lihat sekolah kebangsaan dah macam sekolah agama dah. Ada solat zuhur, ada solat duha. Dan apakah yang terbaik untuk mendapatkan sekolah kebangsaan itu sekolah untuk semua kaum? Maknanya semua kaum boleh sekolah situ, dia rasa selesa. Kan? Adakah islamisasi itu dari bentuk praktikal ataupun nilai? So nak minta pandangan lah. Yang ketiganya tentang disiplin metodologi psikologi. Okey, semacam isu tentang sexual disorder, tentang ketagihan pornografi contohnya. Untuk mengubatinya kita tak boleh berhenti terus. Dia ada teori 6 hari, 22 hari, 66 hari. Yang mana kalau orang tu tengok seminggu 1 hari 5 kali, kita boleh jadualkan dia tengok video lucah ni 2 kali je sehari. Adakah itu satu bentuk yang sepatutnya dalam Islam ataupun dalam Islam ni sepatutnya buang terus je? Kalau buang terusnya kesian juga orang tu kan. Jadi nak tanya juga apa pandangan pada pihak pembentang bila cerita pasal keilmuan ni lah tamadun. Wallahualam. Okey, sebab ada 3 orang kat situ, 3 orang ambil seorang satu untuk jawab. Okey. Baik, saya respon yang terakhir lah. Okey, Fida respon yang terakhir tu dulu. Okey, baik. Kalau ikutkan bukan saja dikatakan tengok video for pornografi lah. Kalau kita tengok sendiri perokok, okey, kita boleh nak terus direct berhenti macam tu je. Okey, kita ada step dia. Kita kena latih dia, kita kena guide dia, okey, supaya mereka ni rasa kepentingan kenapa kita perlu berhenti. Okey, bukan main stop saja. Okey, sebabnya dia akan jadi psycho pada orang berkenaan. Okey, sebab dia dah biasa buat benda tu. Okey, so kalau kita kata stop sekarang, so dia takkan stop sekarang lah. Dia akan ambil masa, mungkin kita ada cara dia. Okey, contohnya macam video lucah, okey, ataupun pornografi. Okey, bila dia tengok, dia akan rasa ketagih. So kita akan bagi sesuatu video untuk yang ditengok, untuk dia tengok, beralih kepada video yang lain. Okey, maksudnya kita akan guide dia untuk dia ambil masa untuk menghilangkan ketagihan tersebut. Okey, di samping itu juga jangan lupa terapkan nilai-nilai Islam dan juga nilai-nilai yang perlu kita terapkan seperti mana kita terapkan pada anak-anak kita. Okey, supaya mereka rasa apabila mereka dah stop benda tu, mereka akan rasa lapang dan juga terus bersemangat takkan buat dah benda tu. Okey, so kalau dia tak ada orang di sekeliling, maksudnya yang support dia, mungkin dia akan lebih teruk daripada itulah. Okey, itu pandangan saya lah, Fadli. Okey, saya respon soalan nombor 1 sebelum Pipa ambil.
Okey. Oh, jangan berebut ya, sabar. Adik, dia lain tu, Cik Oh. Doktor. Dia kan Oh. kalau cakap dengan saya memang tak boleh lah kalah saya. Oh, kalah dah. Okey, sila jawab nombor 1. Sabar ya, Afifah ya. Betul. Okay. Okey. Saya nak respon tentang pemimpin ni kan, sama ada pemimpin Islam yang korup ataupun pemimpin bukan Islam yang tak korup kan. Okay, bagi saya apa-apa pun kita kenalah berpandu kepada Islam. Lebih baik kita ambil pemimpin Islam walaupun dia korup, kita boleh baiki dia, kita boleh nasihat dia, kita boleh bagi dia kita suruh dia taubat ke, kita betulkan keadaan. Tapi mudarat dia pada ummah. Sebab tu kita kena betulkan ni dulu. Kalau kita ambil yang bukan Islam, contohnya kita ambil yang bukan Islam kan, dia kadang-kadang yang bukan Islam ni dia tak pedulikan ummah pun. Walaupun kadang-kadang dia nampak dia tak korup, tapi dia pentingkan diri dia sendiri tau. Jadi maksudnya kat sini, macam Ustaz Azhar Idrus pernah bercakap. Saya pernah dengar daripada video YouTube Ustaz Azhar Idrus kata, adalah dalam logat dia kan, kita nak pilih orang Islam ke nak bukan Islam. Kita mesti sokong orang Islam, tapi kita boleh ubah dia, kita boleh ajak dia dekat dia, kita boleh, itu pandangan lah. Kita pula lah pada pandangan siapa nak pilih Islam ke tak Islam. Undian adalah rahsia. Maknanya bak kata Ustazah, kita boleh terima lah perangai macam Hajjaj. Kita tak boleh terima apa yang kesalahan dia buat kan. Kesalahan dia kita tak terima, tapi kita terima dia sebagai seorang Islam, sebagai pemimpin, tapi kita kena ubah dia. Kita jangan terima kesalahan dia, kita kena betulkan kesalahan dia. Tapi kita janganlah terima orang yang kafir. Kita ke macam itulah. Level pun undi anda adalah rahsia. So siapa nak ubah dia tu Okey, tu tanda soal. Ummah Itu adalah orang-orang yang berautoriti lah. Kita yang cakap lah. Apa soalan nombor 2 lupa. Soalan nombor 2 lupa dah. Fokus soalan nombor 1 tau. Mengislamisasikan pendidikan. Kalau mengislamisasikan pendidikan kan macam kita tengok sekolah kebangsaan soalan, kalau kita tengok sekolah kebangsaan hari ni kan nak buat solat zuhur lah, apalah, solat duha dah. Apakah tak boleh nilai Islam itu diajar dalam pendidikan subjek-subjek yang ada, elemen tu? Perlukah nak solat zuhur sehingga kan orang kaum lain rasa macam tak best masuk sekolah kebangsaan ni macam masuk sekolah agama? Pandangan. Okey, pada pandangan saya, kita orang Islam mestilah hidup dalam suasana Islam lah. Sebab itu bila orang yang bukan Islam, dia akan melihat corak Islam itu macam mana. And then satu lagi, kenapa dia nak takut kepada sekolah kebangsaan? Sebab bila orang Islam buat aktiviti, non-Muslim pun dia ada aktiviti. Jadi dia seimbang. Dia mengislamisasi ni, maksud saya kita nak membudayakan hidup student kita tu. Kita bukan hanya mengajar teori. No. Kita nak bagi praktikalnya kepada murid supaya diorang tu biasa buat, dan diorang bila kita biasa buat, kita akan susah nak tinggal. Macam kes pornografi lah, biasa buat susah nak tinggal. Bila kita biasakan dia buat untuk solat, jadi dia banyak kali fikir nak tinggal. Jadi pada saya hidup kalau kita orang Islam, kita kena sokong untuk mengislamisasikan apa segala jenis bentuk pun kita kena sampai kepada kaitkan dia dengan Islam. Sebabnya kita tak akan lari jauh. Kalau kita perasan sejarah-sejarah sebelum ni, tokoh-tokoh falsafah dia nak mengislamisasikan segala ilmu tu supaya kita ni terbimbing. Kita tak nak bila kita ikut je, kita ikut je apa teori-teori yang dibawa oleh barat, kita tak mengislamisasikan teori-teori tersebut, kita akan hanyut ke sana. Kalau kita perasan orang yang membudaya, kadang-kadang cara kita bercakap, contoh kita sekarang bercakap, orang bercakap Arab, dia punya kadang-kadang kita tengok dia punya pewaktakan pun kepada Arab sikit. Kalau orang yang belajar agama kan. Kalau dia speaking English je, kehidupan dia kalau tak mustahil bahasa dia tu membudayakan dia. Kebarangkalian dia pun hidup dalam keadaan dia. Sebabnya kalau kita orang Melayu cakap Melayu, contoh cakap Melayu, kita ada tata susila kita ada abang, adik, kakak. Jadi kita ada adab. Itu adab tu dia terkesan kepada diri kita. Kalau berbanding macam kalau orang barat, dia ayu. Jadi dia tak ada mak dengan mak pun dia tak ada nilai adab tu. Sebab dalam Eropah sendiri pun dia orang tak menerapkan nilai adab tersebut. Jadi bahasa tu mempengaruhi budaya juga. Jadi dari situlah kita nak mengislamisasikan segala bentuk apa yang kita dalam pendidikan ni untuk menjadikan dia hidup. Dia bukan hanya sekadar teori dalam kelas, tapi dia adalah praktikal. Pada saya diorang yang non-Muslim ni tak perlu takut kalau dia rasa
dia dihargai. Sebenarnya dia orang takut apabila ilmuwan yang sekarang yang ada ni tak memberi pencerahan. Sebab tu di antara salah satu prospek yang kami letak ialah ilmuwan tugas dia memberi pencerahan, memberi masyarakat ni tahu benda. Sebab kita tak ada pencerahan, inilah yang membuatkan kita ada gap. Sedangkan masa zaman Andalusia, kenapa orang Kristian boleh hidup dengan orang Islam? Sedangkan orang Kristian sendiri yang menjemput orang Islam untuk menawan Toledo dan untuk menawan Andalus. Sebab dia percaya dengan kepimpinan Islam tersebut. So kenapa kita sebagai Islam nak menafikan Islamisasi tersebut? Itu pandangan saya je lah. Okey doktor. Saya nak tambah sikit pasal SK kan. Panjangnya. Alhamdulillah ya. Cerah dah ya Fadli. Dan rakan-rakan sikit ya. Mungkin Fadli ada pandangan lain ya. Betul? Ya, Hafizah ada lagi tak kan? Nak tambah sikit pasal SK tu. Nak tambah sikit. Sikit je doktor, sikit je. Sila. Okay, macam SK, kalau macam Fadli kata tu kan, SK dekat Semenanjung memanglah nampak macam Islam, tapi cuba fikir dekat Sabah Sarawak. Okay, Sabah Sarawak saya sokong. Sebab Sabah Sarawak, saya pernah berada di Sarawak, di pedalaman Sarawak. Dalam majoriti yang ramai bukan Islam. Saya tengok kat situ nilai Islam diterapkan, tapi macam tu baca doa. Okay, kita orang tak cakap semua murid tanda tangan, tak. Kita cakap yang Islam tanda tangan dan yang bukan Islam dengan caranya yang sendiri. Maka kat situ berlakunya keseimbangan dan keseharmonian. Kat itu yang penting dalam memastikan tak adanya kecelaruan dalam tamadun tu. Sekian, terima kasih. Saya setujulah, dan saya suka subjek ni sebenarnya doktor, sebab ini dia berkaitan dengan tamadun, dia berkaitan dengan nilai. Saya nampak tamadun ni dinaikkan dengan nilai Islam. Sebab tu tentang Islamisasi pendidikan tu memang menjadi isu sebenarnya. Sebab kita sendiri mengajar pendidikan Islam, contohnya darjah 1, budak tak tahu nilai apa yang nak belajar, tapi kena belajar Jawi. Nak belajar Jawi merangkak nak tahu nilai dah merangkak dah. So di mana nilai tu diorang nak belajar? Kalau Jawi pun diorang merangkak. Jadi faktor nilai itu di antara nilai dan tulisan yang mana perlu dikedepankan. So jelaslah dalam tamadun ni nilai itu perlu dikedepankan. Tulisan walaupun dalam tamadun itu perlu diletakkan nombor 2, diletakkan sampingan untuk menaikkan nilai. Itu yang saya maksudkan tentang mengislamisasikan pendidikan. Yang mana perlu dikedepankan dulu. Sama ada nilai ataupun perkara-perkara yang dalam tamadun cumanya perlu dikesampingkan dulu. Terima kasih lah. Dia perlu seiring. Seiring dan sejalan Seiring is the best. Yang penting modal insan perlu dinaikkan dahulu sebelum kita nak naikkan ketamadunan kesenian semua tu. Betul, tapi seiring tu kan lagi best. Yelah, gasaklah kita cikgu. Kita yang isi instrumen kan. Saya tambah sikit Tambah boleh? Boleh Ustaz. Ini cerita benar lah. Sebab saya pernah macam Hafizah Safin pernah berada di situasi SK di Sarawak. Apabila di Semenanjung diminta baca doa dan saya mulakan tu dengan bagi non-Muslim boleh berdoa mengikut cara masing-masing lah. Kemudian tu ada selepas kita baca doa lepas majlis apa semua, ada parent bangun dan bertanya. Parent tu adalah India. Dia bagi tahu sebelum ni tak pernah ada cara sebegitulah, maksudnya bagi orang non-Muslim boleh baca ikut cara masing-masing. Jadi dekat sini boleh nampak maksudnya dia seolah-olah menunggu bagaimana kita nak mengimbangkan bagi yang cara Muslim dengan non-Muslim. Itulah pengalaman saya sendirilah. Sejak daripada itu bila kita berada dalam situasi Muslim dan non-Muslim, itulah cara yang saya lakukanlah. Jadi kita meraihkan kan? Kita meraihkan. Sebab itu kalimah Allah di Sabah Sarawak tak ada masalah. Diorang boleh terima sebab tarbiyah pendidikan itu nampak syumul. Berbanding di sini ada sentimen yang masing-masing yang dibuat main. Kenapa boleh ada sentimen tu? Assalamualaikum. Saya nak tambah sikit. Boleh? Silakan Izwan. Saya dulu pernah berada dan mengajar di Sabah lah kan. Sentimen di Sabah. Ramai. Ya, saya suka. Kalau nak dibandingkan di Sabah Sarawak dan juga di Semenanjung ni, dia ada perbezaan di antara identiti. Sebab di Sabah ataupun Sarawak ni dia agak terbuka. Perkahwinan campuran terlalu banyak di sana. Antara orang Islam dan juga bukan Islam yang masuk dan convert ke dalam Islam pun terlalu ramai di sana ya. Jadi kalau macam di sekolah saya dulu ada cikgu yang bukan beragama Islam sebenarnya.
Tetapi apabila kami panggil ustaz luar untuk adakan ceramah Isra' Mi'raj pada saat ketika itu, guru ni yang bukan beragama Islam ni dia boleh berada bersama dan mendengar ceramah Isra' dan Mi'raj, sehingga dia boleh suruh murid-murid diam dan sama-sama mendengar ceramah tu ya. Jadi sebab itu dia punya identiti di sana ni dia agak berbeza dengan Semenanjung ni. Macam kita di Semenanjung ni berlakunya peperangan di antara agama kan. Kalau di sana ni kalau kita tengok dia punya tempat sembahyang diorang sendiri pun dia ada mazhab, bermacam-macam mazhab ya. Kalau dia ada dia punya apa tu orang panggil tempat solat diorang lah, dia akan Hari Sabtu tulis macam-macam mazhab dia ada kan. Jadi sebabkan dalam keluarga mereka ni keluarga yang besar, jadi dia bercampur dengan pelbagai agama, jadi mereka boleh menerima agama tu. Jadi tidak macam di Malaysia, di Semenanjung ni kita agak berbeza. Benda macam tu kita fikirkan macam kurang. Di Semenanjung ni tak boleh kan, tak boleh, segala benda tak boleh. Sebab itulah kalau kita tengok China ataupun India, kebanyakannya akan mengatakan tak boleh benda ni, tak boleh buat macam tu kan. Ceramah ni tak boleh, sekolah ni tak boleh ada unsur-unsur agama. Tetapi di Sabah ataupun Sarawak tidak pernah muncul benda ni sebenarnya. Dia hanya muncul di sekolah kebangsaan di Semenanjung saja. Kalau kita tengok kan, macam isu Jacob banyak mengadakan pelbagai aktiviti. Namun sekolah di Semenanjung banyak mempertikaikan sebabnya ada India ataupun Cina yang tidak bersetuju. Namun kita lihat pula situasi di Sabah dan Sarawak, kita tak lihat orang Iban, orang Dayak, orang Dusun, orang Kadazan tak ada mempertikaikan tentang masalah ini, dan mereka boleh menerima tentang isu kalimah Allah dan sebagainya. Itu yang saya lihatkan sebabkan percantuman agama sebagaimana kita lihat pada zaman Rasulullah SAW sendiri pada saat dan ketika itu kan, mereka banyak pada zaman tu ada kaum jahiliah, ada juga kaum yang telah Islam, tetapi mereka bercantum dan pada saat itu keseluruhannya boleh menerima agama dah, maksudnya kan dari segi perkembangan agama tu. Wallahu a'lam. Okey, cikgu pula doktor nak tambah sikit. Tambah sikit. Soalnya cuba tangan lagi tak ada kan? Tak ada. Okey, tambah sikit lah, boleh. Dah mula dah doktor, dah start kan. Tak, benda ni macam hot lah kan, best lah kalau kita bersemuka lagi best kan. Best. Doktor last ni betul-betul last ni. Betul-betul last. Okey, tentang mengislamisasikan pendidikan kan. Macam saya 5 tahun bawa isu tentang sex education, more tu pada pornography addiction. Suatu mana saya berada di sebuah negeri, saya mengajar sebuah negeri 8 tahun ni, yang mula-mula pinang saya untuk membuat isu sosial ini yang boleh jatuhnya sebuah tamadun ni tentang isu seksualiti adalah gereja. Gereja yang pinang saya dulu berbanding masjid dan surau yang dah letak dah benda ni awal-awal. Sesuatu benda yang sangat-sangat tak tahulah, saya tak tahu apa pandangan orang di sana, ilmuwan di sana. Jadi saya nampaklah benda ni, keterbukaan di Sabah Sarawak itu menjadi satu indikator untuk menjelaskan dan menyebarluaskan lagi nilai Islam tu. Okey, baik. Terima kasih. Alhamdulillah, hangat sangat perbincangan tadi sampai saya pun dah terlupa nak tanya soalan apa. So, saya tak ada soalan dah. Sebab kita dengar bincang tadi kan, okey dah tak ada soalan dah. Mana soalan saya hilang dah. Okey, tak apa. Alhamdulillah. Syukur ya, Alhamdulillah dapatlah beberapa manfaat daripada perbincangan tadi ya. Okey, untuk itu ada apa-apa soalan lagi? Jangan dibuka. Bukan soalan tentang ni soalan tentang lain-lain. Sorry. Oh, ya, tak ada. Tugasan pula ada apa-apa ke? Ini kalau buka puasa ni habis mengamuk. Ya, tugasan apa? Satu tajuk 20 muka surat maksimum kan? Ya. Maksimum. Macam ni tajuk 40 muka surat lah. 40 lah. Okey. Asing-asing lah tajuk tu, jangan campur sekali. Okey. Janganlah 40 saya baca terus 20 asing. Kami asing. Asing kan Alright, itu saja untuk hari ini. Kita tutup dengan tasbih kifarah dan surah Wal-Asr. Subhanallah wa bihamdihi, astaghfirullah wa atubu ilaih.